Hai, selamat sejahtera, selamat pagi, selamat datang ke kelas Pendidikan Moral bersama Cikgu Mona Shah. Murid-murid, hari ini di bawah tema Moral, Peraturan dan Undang-Undang kita akan belajar tajuk Lindungi Hak Asasi Kanak-Kanak, Kemoralan untuk Keadilan Sosial. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah pada akhir pembelajaran, cikgu harap murid-murid dapat menyenaraikan hak asasi kanak-kanak, menyatakan kepentingan melindungi hak asasi kanak-kanak demi kesejahteraan hidup, menguraikan cara untuk melindungi hak asasi kanak-kanak dan mengambil tindakan melindungi hak kanak-kanak tanpa mengira kaum. Murid-murid, jom kita fahami apa maksud tajuk pembelajaran kita pada hari ini iaitu lindungi hak asasi kanak-kanak. Apa maksud hak? Hak ialah milik atau kepunyaan mengikut Kamus Bahasa Melayu. Hak juga merupakan sesuatu yang dimiliki secara semula jadi oleh setiap manusia. Siapa pula yang tergolong dalam kategori kanak-kanak? Kanak-kanak ialah seseorang yang di bawah umur 18 tahun menurut Konvensyen mengenai Hak Kanak-Kanak dan Akta Kanak-Kanak 2001. Murid-murid, hari ini kita akan belajar 3 hak kanak-kanak. Yang pertama, untuk mendapatkan keselamatan seperti keselamatan semasa bermain di tempat yang betul dan selamat. Contohnya, taman permainan. Yang kedua, untuk mendapatkan perlindungan seperti tempat tinggal. Dan yang ketiga, untuk mendapatkan pendidikan yang formal seperti di sekolah. Hari ini kita akan fokus kepada hak kanak-kanak untuk mendapat pendidikan. Kenapa kanak-kanak perlu bersekolah? Walaupun pendidikan boleh didapati di mana-mana, tetapi pendidikan formal boleh didapati di sekolah. Kenapa kita perlu bersekolah? Kerana di sekolah kita akan diajar ilmu kehidupan secara formal. Yang kedua, di sekolah terdapat banyak bahan bacaan dan buku yang boleh kita rujuk. Dan yang ketiga juga, di sekolah terdapat kemudahan pembelajaran. Murid-murid, apakah kepentingan bersekolah? Yang pertama, di sekolah kita akan banyak belajar pelbagai perkara. Yang kedua, kita boleh mengembangkan potensi diri. Yang ketiga, di sekolah kita boleh menjadi orang yang berilmu. Yang keempat, di sekolah kita berpeluang untuk berinteraksi dengan rakan. Dengan bersekolah juga kita boleh mengubah taraf hidup, seterusnya berbakti kepada masyarakat. Murid-murid, gambar ini menunjukkan 4 orang murid daripada Kelab Pembimbing Rakan Sebaya PRS telah mengadakan sidang video dengan pihak Kebajikan Masyarakat JKM. Jom kita lihat apakah rumusan sidang video ini. Ini merupakan rumusan sidang video bersama Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Yang pertama, JKM telah menyatakan hak keselamatan yang sering diabaikan ibu bapa ialah dengan meninggalkan kanak-kanak bersendirian tanpa pengawasan sama ada di rumah ataupun di dalam kereta. Yang kedua, bagaimana cara melindungi hak asasi kanak-kanak? Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat telah mengendalikan talian kasih 15999 sebagai talian yang boleh dijadikan tempat aduan, penderaan dan penganiayaan kanak-kanak. Yang ketiga, Jabatan Kebajikan Masyarakat juga menyatakan peranan masyarakat untuk lebih prihatin dalam isu hak asasi kanak-kanak dan
Jabatan Kebajikan Masyarakat juga memberi pesanan bahawa kanak-kanak memerlukan perlindungan. Berikanlah hak yang sepatutnya kepada kanak-kanak dan hubungi pihak berkuasa jika mendengar dan melihat kanak-kanak didera. Apakah jenis penderaan yang biasa dilalui oleh kanak-kanak? Jom kita lihat. Terdapat 3 jenis penderaan, iaitu yang pertama dari segi fizikal, iaitu kecederaan yang boleh dilihat pada anggota tubuh badan akibat kekerasan seperti dipukul. Yang kedua dari segi mental, diganggu emosi yang menyebabkan kecelaruan mental dan tingkah laku, sikap tidak peduli, menyendiri dan kemurungan seperti diherdik dengan kata-kata yang kasar, diejek dan banyak lagi. Yang ketiga, penderaan dari segi seksual, iaitu mengambil bahagian sebagai peserta atau pemerhati dalam aktiviti seks bagi memuaskan nafsu seperti pelacuran kanak-kanak. Okey murid-murid, untuk memastikan murid-murid faham apa yang telah kita pelajari seperti ini, cikgu telah menyediakan uji minda dalam bentuk peta aiting. Jadi cikgu mahu kamu lukis peta aiting seperti yang cikgu tunjuk dan jawab soalan. Yang pertama, nyatakan hak kanak-kanak yang telah kita pelajari sebentar tadi. Soalan yang kedua, nyatakan 3 jenis penderaan. Jadi murid-murid boleh lengkapkan peta aiting dan hantar jawapan di dalam grup kelas PDPR. Itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap murid-murid faham apa itu hak kanak-kanak. Terima kasih. Lots of love. Bye-bye.